Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdinu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat menjayakan satu program penyebaran format KSSM kertas 1 dan kertas 2 peringkat daerah Pendang bagi tahun 2021. Muqaddimah pada hari ini, Ustaz ingin mengucapkan tahniah kepada anak-anak yang mana kamu akan menduduki peperiksaan SPM tahun 2021, yang mana kamu akan menduduki SPM yang orang kata apa? Format terbaru. Yang mana abang-abang dan kakak-kakak kamu sebelum ini yang baru sahaja menamatkan SPM, mereka menduduki SPM yang menggunakan format lama, iaitu KBSM, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Namun untuk calon yang berada di tingkatan 5 pada tahun ini, kamu adalah insan yang pertama ataupun batch yang pertama yang akan memulai SPM format terbaru KSSM, yang mana format ini adalah berbeza 100%, dengan format yang lama. Jadi atas kesedaran ini, Ustaz bersama dengan Ustaz Sufi, Ustaz Amir, bahagian unit pendidikan Islam, kami ingin memberi pendedahan kepada anak-anak berkenaan dengan format terbaru. Semoga anak-anak akan jelas, akan lebih memahami, akan lebih bersedia untuk menjawab soalan SPM yang terbaru pada tahun ini. Alhamdulillah. Jadi sama-samalah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah telah memberi ruang dan peluang kepada Ustaz walaupun dalam keadaan yang sangat sibuk. Jadi kita dapat meneruskan agenda kita juga. Baik, Ustaz akan memulakan ataupun Ustaz akan memberi penerangan kepada anak-anak dan guru pendidikan Islam di daerah Pendang berkenaan dengan format kertas 1 dan format kertas 2 SPM 2021. Baik, Ustaz akan mulakan dengan kertas 1 terlebih dahulu. Okey, di PowerPoint yang Ustaz tunjukkan di skrin, yang mana instrumen pentaksiran SPM 2021 Pendidikan Islam ada dua kertas. Dia ada dua kertas. Kertas pertama ataupun kertas 1, calon-calon SPM akan menduduki ujian bertulis. Ujian bertulis macam SPM yang biasalah, ujian akhir tahun. Okey. Yang keduanya, kamu juga akan menduduki kertas 2, yang mana kertas 2 ini anak-anak calon-calon SPM akan menduduki ujian lisan yang dinamakan pentaksiran pusat, yang mana kakak-kakak kamu, abang-abang kamu yang SPM lama, mereka tak ada kertas 2 yang berbentuk ujian lisan. Kertas 2 mereka adalah ujian bertulis juga. Jadi kamu adalah batch pertama yang akan menduduki ujian lisan, tilawah, bacaan hadis dan hafazan untuk kertas 2. Okey. Ustaz akan menerangkan kepada anak-anak jenis instrumen kertas 1 SPM mulai tahun 2021.
Okey, untuk kertas satu, okey, untuk kertas satu, kamu akan menduduki ujian bertulis. Ujian bertulis, kamu kena jawab soalan yang mana kertas satu ini merupakan soalan subjektif. Soalan subjektif. Tak ada dah ABC. Tak ada dah isi tempat kosong. Tak ada dah, itu format lama. Format terbaru untuk kertas satu, kamu akan menjawab secara subjektif ataupun bahasa mudahnya soalan esei semuanya. Okey. Yang mana bilangan soalan kertas satu ini dia ada 5 soalan. Soalan pertama, soalan kedua, soalan ketiga, soalan keempat dan soalan kelima. Ada 5 soalan yang mana calon wajib, okey, kamu wajib menjawab semua soalan yang terdapat di dalam soalan kertas satu tersebut. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab adalah 2 jam 30 minit. Agak lama ya anak-anak masa ini. Jadi gunakanlah, okey, untuk menjawab dengan sebaik mungkin. Okey. Yang seterusnya, kertas satu, format kertas satu dia merangkumi. Okey, soalan ini dia merangkumi bahagian tilawah ayat kefahaman, ada juga soalan tajwid. Okey, ada juga ditanya bahagian hadis, hadis kefahaman. Okey, bahagian akidah, bahagian fiqh, bahagian sirah dan tokoh, yang terakhir bahagian akhlak Islamiah. Maksudnya kertas satu ini dia rangkum semua. Berbeza dengan format yang dahulu, tilawah dan hadis berada di kertas 2. Okey, berbeza. Tapi tahun kamu, kertas satu dia merangkumi semua bahagian sebenarnya. Ada bahagian tilawah, ada bahagian hadis, ada bahagian akidah, ada bahagian fiqh, sirah dan tokoh, serta bahagian akhlak Islamiah. Itu kertas satu. Okey, jumlah markah yang diperuntukkan. Okay, lembaga peperiksaan menetapkan untuk kertas satu, markah yang akan diberikan adalah 100 markah. Banyak tu anak-anak, 100 markah untuk kertas satu. Namun walaupun 100 markah, namun pihak lembaga dia mewajarkan ataupun memberi wajaran sebanyak 80% sahaja. Kalau anak-anak tengok di slide tersebut, guru-guru tengok di slide tersebut, bagaimana contoh pengiraan markah kertas satu. Katalah ustaz buat pengiraan kan, ustaz buat di skrin ni. Okey, kamu dapat 85, kamu menjawab kertas satu. Okey, pemeriksa memeriksa skrip kamu, dia bagi markah kat kamu 85. 85 ni kita kena bahagi dengan 100. Okey, kita kena bahagi dengan 100 dan kita darab dengan 80. Maka markah sebenar kamu, markah SPM kamu adalah 68/80. Ustaz, sebab apa 68 sahaja? Kerana nanti kita akan campur di kertas 2. Kita akan campur di kertas 2. Ini ustaz terang kertas satu dulu. 100 markah, tapi wajaran yang diberikan hanyalah 80%. 20% nanti akan disoal, akan ditaksir di dalam kertas 2. Okey, yang akan ustaz terangkan sebentar lagi. Baik, ustaz beralih ke slide seterusnya. Kita tengok carta tersebut. Okey, nak bagi kamu nampak lebih jelas. Wajaran yang ditetapkan oleh lembaga peperiksaan, yang mana yang merah itu adalah kertas 2, 20%, 20% wajarannya. Yang biru itu adalah wajaran untuk kertas 1. Maksudnya kertas 2 ni akan membantu kamu lah
Kertas 2 ni akan membantu kamu, sebab kertas 2 kita akan laksanakan ujian ni awal. Manakala kertas 1 kamu akan duduki peperiksaan SPM yang sebenar. Okey, baik. Ustaz juga nak suka di sini Ustaz nak menerangkan kepada kamu soalan yang akan disoal di dalam kertas 1. Yang mana kertas 1 ini dia ada soalan subjektif respon terhad. Respon terhad ni apa anak-anak? Respon terhad ni merujuk kepada soalan yang disoal untuk bahagian itu sahaja. Maksudnya kalau dia tanya apakah maksud upah haji, kan, kamu tak boleh jawab maksud lain. Itu maksudnya terhad. Kamu kena jawab apa yang ditanya. Terhad di sini maksudnya calon perlu menjawab apa yang disoal. Kalau dia tanya apakah maksud haji, maka anak-anak perlu menjawab maksud haji. Tak boleh jawab maksud akikah, tak boleh. Sebab dia terhad. Nyatakan maksud rasuah. Itu sebagai contoh sahaja, sebagai pendedahan awal bentuk-bentuk soalan kertas 1 yang akan disoal nanti. Okey, yang ketiga, nyatakan 2 al-diwan yang telah ditubuhkan pada zaman Khulafa ar-Rasyidin. Maka kamu kena jawab dewan apa yang ada di zaman kerajaan Khulafa ar-Rasyidin. Maksudnya kamu tak boleh merapulah jawab benda lain. Sebab dia fakta. Dia fakta dan dia terhadap apa yang disoal sahaja. Yang kedua, kita tengok yang kedua. Soalan kertas 1 ada juga mengandungi soalan subjektif respon terbuka. Respon terbuka bermaksud calon bebas memberi idea. Okey, calon bebas untuk memberi idea yang lebih meluas, kan? Pelbagai. Sebagai contoh kita tengok soalan. Terangkan 2 langkah yang boleh diambil untuk menangani ajaran sesat. Okey, bila soalan tanya 2 langkah, 2 cara kamu kan nak menangani ajaran sesat. Bila tengok soalan ni yang bermaksud terbuka di sini, maksud dia apa? Kamu boleh jawab pelbagai jawapan. Dia banyak jawapan. Terhad tak? Terhad dia tertutup. Kalau terbuka ni kamu bebas menjawab pelbagai soalan, tapi mesti terikat dengan apa yang ditanya juga. Sebagai contoh, kamu jawab langkah yang boleh diambil untuk menangani ajaran sesat, mengadakan kempen-kempen kesedaran sebagai contoh. Mungkin calon lain dia akan jawab, saya akan menasihati orang yang terlibat dengan ajaran sesat supaya mereka kembali ke pangkal jalan. Maksudnya apa? Maksudnya yang respon terbuka ni dia mengundang pelbagai jawapan. Dia tak terikat, dia bebas dan dia mengundang pelbagai jawapan. Jelaskan 2 alasan keutamaan memilih calon isteri yang beragama. Jadi bila soalan tanya 2 alasan memilih calon isteri yang beragama, kamu boleh jawab macam-macam jawapan, kan supaya melahirkan anak yang soleh sebagai contoh. Mungkin calon lain jawab apa? Dia jawab yang lain pula, kan? Dia jawab mendapat ketenangan jiwa kerana isteri yang beragama akan menghormati suaminya, kan? Mungkin calon ketiga jawab yang lain pula. Itu bermaksud soalan respon terbuka. Kamu ingat di sini respon terbuka dia mengundang pelbagai jawapan, termasuk soalan kebat. Termasuk soalan kebat akan ada juga di dalam kertas 1 yang akan kamu duduki pada tahun ini, insya-Allah, kalau keadaan yang mengizinkanlah. Baik, Ustaz nak berpindah kepada yang ketiga, yang mana soalan kertas 1 juga dia akan ada soalan subjektif yang berstruktur. Struktur ni apa? Dia bagi macam rangkaian. Dia bagi rangkaian soalan yang ada kaitan. Sebagai contoh kita tengok.
1A1 ni, nifaq ialah berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan hatinya kufur kepada Allah. Dia bagi penyataan dulu, maka dia buat rangkaian soalan satu Roman. Itu dia panggil struktur tu. Dia macam rangkaian. Struktur ni rangkaian. Nyatakan dua ciri munafik. Kan? Nyatakan dua ciri munafik. Kemudian dia tanya pula nombor 2 Roman, jelaskan dua faktor berlakunya perbuatan tersebut. Perbuatan apa? Perbuatan munafik. Sebab apa? Sebab bila soalan ni berstruktur ataupun berangkai ataupun dia panggil dalam satu perenggan, maka soalan boleh tanya dua faktor berlakunya perbuatan tersebut. Tersebut tu kembali kepada munafik. Okey, jadi inilah soalan SPM yang akan kamu duduki pada tahun 2021, yang mana ianya berbezalah, sangat berbeza dengan format yang baru sahaja diduduki oleh kakak-kakak dan abang-abang kamu. Okey, baik. Ini adalah contoh soalan yang para jurulatih negeri Kedah ataupun orang panggil apa, guru-guru pendidikan Islam cuba buat. Soalan ni ustaz buat masa akhir tahun. Soalan ni ustaz buat masa akhir tahun 2020. Okey. Walau bagaimanapun anak-anak, soalan yang sebenar masih belum dikeluarkan oleh pihak lembaga. Cumanya kami di pihak guru pendidikan Islam, kami merangka soalan. Mudah-mudahan soalan ini bertepatanlah dengan format yang akan dikeluarkan oleh pihak lembaga. Contohnya soalan 1A, dia bagi tilawah, kan, dia bagi ayat Quran. Okey, kemudian dia tanya, namakan hukum tajwid bagi kalimah yang bergaris, kan, wazakir bihi antu, kan. Sebab dia ada, sebab tajuk kamu dia ada bahagian tajwid, maka soalan tajwid mungkin akan keluar, mungkin. Mungkin. Sebab apa? Sebab di pihak kami, guru-guru pendidikan Islam, kami belum mendapat soalan yang sebenar. Baik, jelaskan dua bentuk perbuatan yang mempersendakan agama sebagai contoh sahaja. Okey. Kemudian dia bagi hadis, ada soalan hadis, kan. Mak nyatakan maksud berdikari. Tadi tilawah. Ini hadis pula. Kan? Dulu tilawah dengan hadis, kan, ada di kertas dua. Okey, batch kamu tilawah dan hadis ada di kertas satu. Dia duduk di kertas satu juga. Maksudnya dia merangkumi semua bahagian. Dalam buku teks yang kamu belajar tu, dia merangkumi semua bahagian. Kan? Ustaz tunjuk soalan sahaja. Tunjuk sebagai pendedahan sahaja. Okey, supaya nanti kamu tak terkejut sangatlah bila mai soalan SPM yang sebenar. Kamu tak terkejut sangat. Sebab soalan yang kamu akan jawab ini semuanya esei. Tak ada langsung ABC. Jawab secara subjektif. Jadi agak beratlah bagi ustaz, agak berat. Namun tiada istilah berat bagi mereka yang berusaha sedaya upaya. Okey. Ini soalan nombor 2, contoh, sebagai contoh saja. Soalan ni ustaz nak kata betul pun tak boleh juga, sebab masih belum dikeluarkan oleh pihak lembaga. Cuma kami merangka sahaja. Okey, 2A, apakah maksud muntaqim? Jelaskan kefahaman mengenai nama Allah Al-Muntaqim. Okey. Kalau kamu tengok di sini 2A, 2B, 2C, ustaz semua esei tu. Ya, semua soalan kamu adalah soalan esei. Jadi bersedialah anak-anak. Okey, ulang kajilah pelajaran. Okey. Studilah elok-elok supaya kamu boleh menjawab dengan baik bila tiba waktunya. Okey, habis kertas satu. Habis kertas satu, yang mana ustaz boleh rumuskan di sini. Kertas satu kamu
ada 100 markah, namun wajaran hanya diberi sebanyak 80%. Okey, ada semua bahagian. Bahagian tilawah, bahagian tajwid, bahagian hadis, bahagian akidah, bahagian fiqh, bahagian akidah, sirah tokoh dan bahagian akhlak Islamiah. Okey? Dan ustaz juga nak ingatkan di sini sebagai kesimpulan untuk kertas satu ini, soalan kamu perlu dijawab secara subjektif. Okey, subjektif. Baik, ustaz akan menerangkan pula untuk slot yang kedua ini. Kita sambung terus. Ustaz akan menerangkan kepada kamu format kertas 2. Format kertas 2 yang kamu calon-calon SPM akan duduki pada April hingga Jun. Maksudnya bila buka sekolah nanti, kamu dah kena bersedia. Bersedia apa? Bersedia membaca ayat tilawah, bersedia dengan hafazan yang telah diberikan tugasan oleh guru-guru kamu sewaktu PDPR. Okey, dan bersedia membaca hadis dengan lancar. Yang mana kamu tengok di slide itu, okey, kertas 2 ni 100 markah juga. Markah dia di mana? Di tilawah Al-Quran, markahnya 50 markah. Kamu baca dapat 50 markah. Kemudian kamu menghafaz bahagian B. Kamu menghafaz. Kamu hafal ni, kamu dapat 30 markah. Kalau lah hafal tu ingat. Kalau hafal tak ingat, susahlah. Sebab tu ustaz minta anak-anak hafazlah dari sekarang. Okey, hafazan ni dia ada 2 soalan. Soalan pertama dan soalan kedua. Okey, soalan pertama 15, soalan kedua 15. 15 campur 15, 30 markah. Dan bahagian C ada soalan membaca hadis. Maksudnya guru-guru kamu, ustaz-ustaz kamu, ustazah-ustazah kamu akan bagi teks, bagi kertas untuk kamu baca hadis, dan dia akan nilai sebanyak 20 markah. Okey, baik, ustaz akan terangkan lagi, nak bagi faham lagi bagaimana pelaksanaan ujian tilawah Quran hadis. Kita namakan kertas 2 ni, kita namakan UTQH, ujian tilawah Quran, hafazan dan membaca hadis. Kita ringkaskan kepada UTQH. Okey, bagaimana dilaksanakan ni? Kita tengok, mari kita baca sama-sama. Wajib kepada semua calon SPM mulai tahun 2021. Oh, maksudnya kertas 2 ni wajib calon SPM tahun 2021 ikuti, wajib. Kan? Sebab apa? Sebab 20 markah. Okey? Dilaksanakan kepada calon tingkatan 5 sahaja. Abang-abang yang sekarang ini sedang berada di tingkatan 5, bila masuk sekolah nanti, insya-Allah kamu akan menduduki ujian kertas 2, ujian tilawah, ujian hafazan, ujian membaca hadis. Okey, markah 100, tapi diwajarkan kepada 20%. Kertas 1 tadi 100 juga, tapi wajarannya 80. Manakala kertas 2 ni 100 juga, cuma dia diwajarkan kepada 20%. Pelaksanaan hanya sekali untuk seorang calon. Kan ustaz bagi gambaran. Bila panggil nama kamu, kan, kamu akan jawab soalan, ustazah akan baca, ustaz akan baca, kamu jawab. Contoh, sila baca ayat surah sekian. Kamu baca. Kemudian kamu tak boleh baca. Kamu tak boleh baca. Ustaz, boleh saya nak ulang minggu depan? Tak boleh. Jawapan dia tidak boleh. Sebab ini adalah peperiksaan SPM kamu. Mana ada orang ambil SPM 2 kali? Kan? Jawab BM pagi tadi, kan, jawab BM pagi tadi, tiba-tiba tak boleh jawab. Satgi petang tak main pula. Jumpa ketua pengawas,
Ketua pengawas, saya nak ambil balik boleh tak? Ujian BM tadi saya tak boleh jawab lah. Ketua pengawas kata apa? Sila balik. Kan tak boleh ambil dah. Begitulah kertas 2 yang kamu akan duduki ini, sebab ini adalah SPM kamu. Kamu hanya dilaksanakan sekali sahaja. Jadi berhati-hati, buatlah persediaan awal. Calon akan ditaksir. Calon akan disoal oleh 2 orang guru pendidikan Islam. Macam Ustaz Duk ni kan, ada seorang ustazah kan, dia akan menilai kamu. Dia akan menilai kamu. Okey, 2 orang. Yang mana guru pendidikan Islam ni terdiri daripada guru tingkatan 4 dan tingkatan 5 sahaja. Guru tingkatan 1 tak boleh. Guru tingkatan 2 tak boleh. Dia guru tingkatan 4 dan 5 yang mengajar kamu. Okey, guru kamu sendiri. Kan? Tarikh pelaksanaan ujian ini, ujian kertas 2 ini bermula April hingga Jun 2021. Namun di pihak kita, di pihak guru-guru pendidikan Islam negeri Kedah, kita masih berpegang dengan tarikh ini. Kita masih berpegang dengan tarikh ini kerana belum ada maklumat rasmi yang dikeluarkan oleh lembaga. Kalau lembaga keluarkan, kalau dilajak ataupun ganjak ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan, kita kena akurlah. Cuma setakat hari ini kita belum menerima apa-apa, jadi kita pegang tarikh pelaksanaan ujian kamu nanti bermula April hingga Jun. Maksudnya buka sekolah nanti, pihak sekolah masing-masing boleh dah merangka, buat list calon dan buat ujian tilawah. Yang seterusnya, set soalan akan dikeluarkan oleh pihak lembaga. Soalan ujian tilawah, ujian hafazan, ujian bacaan hadis, set ini akan dikeluarkan oleh LP. LP ni apa? Lembaga Peperiksaan. Bukan ustaz buat. Bukan ustazah buat. Kementerian buat. Lembaga Peperiksaan buat. Panel mereka lah. Masa menjawab setiap calon adalah 10 minit. 10 minit je anak-anak. Tak lama pun. Tak lama pun bagi mereka yang hafaz, bagi mereka yang melazimi bacaan Quran. Bagi ustaz dia tak ada masalah lah. Sebab apa? Sebab dia kerap membaca. Tapi agak bermasalah, agak malang bagi mereka sehingga sampai ke hari ini, hari Isnin ni, masih lagi tak hafal surah Kahfi, masih lagi tak hafal surah Al-Mu'minun. Bagi ustaz malanglah calon itu, kerana bila naik sekolah nanti kamu akan terus menduduki peperiksaan SPM kertas 2. Jadi bersedialah anak-anak. Kadang-kadang cikgu buat PDPR, kamu tak respon pun, kamu tak respon. Mulai sekarang responlah, hafazlah, bacalah supaya cekap. Masa menjawab setiap calon adalah 10 minit. Dah ustaz baca dah. Baik, seterusnya ustaz nak bagi gambaran kepada anak-anak. Nampak tak? Tak nampak apa? Ustaz nak bagi gambaran kepada kamu, sebab benda ni perkara yang tak berlaku lagi. Kami pun baru dapat pendedahan. Jadi benda ni tak berlaku lagi. Cuma ini sebagai satu gambaran, rangka. Ketika ujian berlangsung, maksudnya ustaz nak bagi kamu nampak, nama kamu akan dipanggil untuk masuk ke bilik yang disediakan. Ini terpulang dari pihak sekolah lah. Dia nak guna bilik khas ke, dia nak guna kelas ke, tapi nama kamu akan dipanggil seorang demi seorang untuk menduduki ujian lisan ini. Kalau BM, BI dia panggil ujian lisan. Kalau di Islam dia panggil ujian tilawah, hafazan, bacaan hadis. Pentaksir ni siapa? Ustaz dan ustazah kamu akan memilih soalan yang berada dalam sampul. Ustaz dikhabarkan mungkin ada 10 set soalan.
Oh, banyak tu anak-anak, ada 10 sampul. Kan, ada 10 sampul di atas meja ustaz dan ustazah kamu. Ustaz dan ustazah pentaksir tersebut, dia akan ambil sampul tu. Bukan kamu yang ambil. Ustaz dan ustazah tu ambil sampul, dia akan buka dan dia akan soal. Kan, dia akan soal kamu secara bergilir-gilir. Kan, mungkin tilawah ustaz akan soal. Nanti hafazan, ustazah pula akan soal. Soalan dibaca secara lisan. Ustaz dan ustazah akan baca soalan kertas 2 tu secara lisan. Sebagai contoh, sila baca kan ayat sekian sekian sekian. Kamu pun auzubillahi minasyaitonirrajim, kan? Kamu pun meneruskan bacaan kamu. Lisan, secara lisan. Okey, teks Al-Quran dan teks hadis disediakan untuk calon membaca. Maksudnya Al-Quran, helaian Al-Quran ataupun ustaz akan bagi teks Al-Quran dan hadis untuk kamu baca. Hafazan calon tidak diberikan teks ayat. Kamu tak dapatlah nama pun hafal. Hafal kena ingat lah. Maksudnya kamu tak boleh tengok apa-apa. Kamu kena hafaz. Kan? Baik. Calon tidak boleh meminta soalan ditukar. Bila ustazah buka sampul, sila baca ayat sekian-sekian, duk diam je. Tak erti jawab, duk diam je. Lepas tu ustaz kata, okey, sila hafaz ayat surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 105. Calon tu pun duk diam juga, duk diam. Lepas tu dia kata, ustaz, boleh tak saya nak tukar soalan ustaz, sebab soalan yang ustaz tanya tu saya tak faham. Jawapannya tidak boleh. Tak boleh anak-anak. Kalau orang Kedah kata apa? Awak hang tak faham. Kasar tu awak hang tak faham. Kan? Sebab tu kena bersedia. Sebab itulah unit pendidikan Islam PPD Pendang punya bagus ni. Buat pendedahan kepada kamu. Ustaz rasa kita adalah daerah yang kedua. Tak silap ustaz, daerah yang kedua memberikan benda ni kepada murid. Baling dah buat dah, kemudian Pendang. Okey, jadi ni satu usaha nak bagi pendedahan awal kepada anak-anak supaya anak-anak bersedia dengan awal. Demi nak melonjakkan akademik, okey, di daerah Pendang kita, insya-Allah. Okey. Calon tak boleh tukar soalan. Nasib ni nasib. Calon boleh meminta pentaksir ulang soalan jika tak jelas. Ustaz, boleh tak ustaz ulang balik soalan? Saya tak dengar tadi hafazan tadi. Ustaz kata, allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an zikri. Ustaz kata apa? Sila ulang dan sambung bacaan saya. Kamu tak jelas, ustaz, boleh tak nak minta ulang? Boleh. Tu boleh, yang tu boleh. Soalan tak boleh tukar. Nak minta ustaz ulang boleh, tapi ulang berapa kali tu? Sekali sahaja. Jadi berhati-hati anak-anak, no? Berhati-hati. Ini ustaz bagi gambaran awal lah. Sebab benda ni tak berlangsung lagi. Tapi gambaran awal ni sedikit sebanyak membantu kamu. Okey, membantu kamu bagaimana kamu nak berhadapan dengan soalan-soalan yang akan ditanya nanti. Okey, ni ustaz tunjukkan kepada kamu contoh borang lah. Contoh borang yang mana kamu tengok di sini nama kamu, ustaz akan tulis nama kamu, angka giliran kamu, nombor kad pengenalan kamu. Sini bahagian ni. Tilawah 50 markah, kamu dapat berapa? Katalah kamu dapat 30 per 50. Hafazan tadi 30 markah kan? Kamu dapat berapa? Kamu dapat 10 per 30. Hadis tadi 30 markah. Kamu dapat berapa? Jadi apa yang ustaz nampak, tilawah dan bacaan hadis ini boleh bantu kamu sebab kamu disediakan teks. Jadi baca bagi lancar, baca bagi fasih, kan? Baca bagi kalau ada tarannum tu markah tinggilah. Kalau ada lahjah Arab tu markah lagi tinggilah. Kan?
Ini kelebihan kepada anak-anak yang menduduki kelas aliran agama, KKQ dan sebagainya. Baik, dan ustaz dan ustazah pentaksir dia akan menulis markah penuh kamu. Markah penuh kamu. Dan kita tengok borang ni, kita tengok yang nak habis dah ni. Kan kita tengok yang ni. Dia panggil apa? Bagaimana kita nak mengira wajaran. Bagaimana kita nak mengira wajaran. Okey, kita tengok sini. Calon tidak boleh melihat sebarang catatan. Maksudnya dia tak tahu markah dia berapa. Rahsia dah sulit. Adalah menjadi kesalahan sekiranya ustaz ataupun ustazah habis je ujian tu mai panggil calon, mai tengok markah berapa. Tak boleh. Rahsia. Markah adalah rahsia dan calon tak boleh tengok. Tak boleh tengok skema. Dia panggil peraturan pemarkahan, tak boleh tengok. Cuma dia boleh tengok apa? Dia boleh tengok teks hadis, teks ayat tilawah yang dibekalkan sahaja. Okey, kita tengok di sini. Katakanlah keseluruhan 20 markah ni, kamu dapat tilawah, kamu dapat 40 tinggi dah tu, 40 per 50. Kamu dapat hafazan 17/30. Okey, kamu dapat hadis 13/20. Markah keseluruhan kamu adalah 70. Nak dapat 20% macam mana? 70 kita bahagi dengan 100. Okey, kita bahagi dengan 100. Kita darab dengan 20, maka dapatlah markah penuh kamu 14/20. Kertas satu tu dapat apa? 68 kan? 68 yang telah diwajarkan campur dengan 14 ni. Maka itulah result SPM sebenar kamu. Dan ustaz nampak kertas dua ni sangat membantu kamu untuk lulus. Dia sangat membantu kamu untuk lulus bagi mereka yang kerap membaca, kerap menghafaz ayat-ayat yang telah diberikan oleh guru-guru kamu. Cuma di yang kotak putih ni untuk guru lah, untuk guru ustaz-ustazah. Bagaimana kita nak mengira markah hafazan? Sebab soalan hafazan dia ada dua. Hafazan yang pertama sebagai contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kan? Qul inna salati. Kita minta calon baca, ulang dan baca. Dia baca, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan? Itu soalan pertama. Soalan kedua mungkin kita akan tanya surah Kahfi ke, surah Al-Mu'minun ke. Itu bergantung pada soalan. Cara kita nak kira, okey, soalan satu tadi ni, hafazan tadi, kita tambah dengan soalan dua. Kita bahagi dengan markah penuh 30, kan? Maka contohnya kita dapat soalan satu dia dapat 22. Okey, soalan dua dia dapat 12. Okey. 22 campur 12 bahagi dengan 60, maka darab dengan 30, maka dia akan dapat 17/30. Okey, baik. Dan yang ustaz yang terakhirnya, okey, yang terakhirnya ustaz nak minta lah calon-calon SPM 2021 buatlah persediaan. Yang pertama, ustaz minta untuk anak-anak daerah Pendang ni menghafaz ayat-ayat hafazan sehingga fasih dan lancar. Hafallah dari sekarang. Okey, hafazlah dari sekarang. Caranya, di buku teks kamu tu, kamu buka, kamu tengok di mana ayat hafazan. Okey, kadang-kadang adalah ustaz-ustazah yang dah photostat soalan hafazan ni ataupun ayat-ayat hafazan ni. Yang kedua, lazimkanlah bacaan ayat-ayat tilawah yang akan disoal dalam peperiksaan nanti. Okey, rajin-rajinkanlah diri membaca dan mengulangi bacaan hadis sehingga lancar dan fasih. Sebab kita ni orang Melayu, kan? Teks hadis ni teks Arab. Jadi kalau kita tak baca, tak ulang, maka susah sebenarnya bagi ustaz, susah. Pelajar sekolah agama tak apalah, depa memang depa main selalu, depa baca selalu. Kita yang sekolah menengah ni
kita bacalah selalu supaya bila tiba peperiksaan nanti mudah bagi kamu. Habiskan silibus bersama guru dan mula melakukan ulang kaji untuk menjawab kertas satu. Okey, dan hadirilah bengkel teknik menjawab jika unit pendidikan Islam akan buat nantilah, insya-Allah kita akan rancang, kita akan buat bengkel teknik menjawab sebab kamu adalah batch pertama untuk memberi pendedahan kepada kamu. Jadi ustaz harap itulah taklimat ataupun penataran yang ustaz boleh berikan kepada kamu sebagai gambaran awal, sebagai persediaan awal kepada kamu. Ustaz mohon maaf sekiranya ada tersalah bicara, tersasul, kata-kata yang mengguris, ustaz minta maaf. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.